Datuk Speaker, terima kasih kerana mengizinkan saya bangun untuk membahas rang undang-undang pembekalan tahun 2016. Tuan Dipertua, walaupun tema utama belanjawan kali ini adalah mensejahtera kehidupan rakyat, tetapi setelah mengupas isi kandungan sebenar pembentangan belanjawan kali ini, ia boleh dirumuskan sebagai defisit panjang, hutang tinggi, pembangunan kurang dan rakyat pula menanggung kesusahan. Tuan Dipertua, pertama, belanjawan kali ini menyaksikan sekali lagi satu bajet defisit dan ia adalah defisit untuk 19 tahun berturut-turut. Ini merupakan satu rekod baru, tetapi bukan rekod yang membanggakan. Sebaliknya, satu rekod yang membimbangkan kita semua. Jumlah defisit kali ini dijangka mencecah 41.5 bilion ringgit dan sekiranya seperti amalan lazim Kerajaan Barisan Nasional dengan pembentangan belanjawan tambahan, jumlah defisit sebenar akan lebih tinggi dan lebih membebankan. Tuan Dipertua, kali terakhir Malaysia mempunyai bajet imbangan ialah pada tahun 1998 ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim memegang jawatan Menteri Kewangan, tetapi mulai saat beliau dianiayai dan dipecat sehingga kini tanah air kita terus terjerumus ke dalam kancah defisit. Belanjawan defisit yang berpanjangan terbukti kerajaan yang ada hari ini tidak cekap dalam pengurusan kewangan fiskal dan lemah dalam mengurus pembelanjaan secara berhemah. Kedua, rang undang-undang pembekalan kali ini walaupun memperuntukkan 267.2 bilion, tetapi yang mengkhuatiri rakyat jelata adalah ledakan hutang negara yang semakin menggunung. Dengan defisit yang berpanjangan, kos membayar hutang negara dijangka akan menaik dari 23.5 bilion sehingga ke 26.6 bilion. Dengan kata lain, 1/10 belanjawan kali ini adalah digunakan untuk membayar hutang kerajaan Barisan Nasional, bukannya untuk membangunkan negara. Tuan Dipertua, selain kos membayar hutang negara semakin meningkat, jumlah hutang negara juga dijangka akan meningkat dari 589 bilion menjadi 627.5 bilion. Satu peningkatan sebanyak 7.7%. Kadar peningkatan hutang negara ini bukan sahaja melebihi kadar pertumbuhan ekonomi yang dijangka pada paras 4.5%. Sekiranya kita mengambil kira contingent liability yang ditanggung oleh kerajaan termasuk hutang 1MDB yang dijamin oleh kerajaan, contingent liability kerajaan telah mencecah paras 168.9 bilion. Sekiranya kedua-dua ini diambil kira bersama, jumlah hutang negara sebenar adalah 757.9 bilion, iaitu 68.9% daripada jumlah KDNK. Dengan kata lain, Tuan Dipertua, jumlah hutang negara kini telah melebihi paras bahaya ataupun statutory ceiling yang dibenarkan oleh Akta Atur Cara Kewangan, iaitu hutang tidak boleh melebihi paras 55% dari KDNK. Dan hutang sekeliling pinggan adalah amat dikesali. Belanjawan kali ini gagal mengemukakan mekanisme atau dasar baru inovatif untuk memotong pembaziran, pemborosan, ketirisan maupun penyelewengan. Sebaliknya, peruntukan kepada SPRM pula dipotong sebanyak 43 juta ringgit. Dengan kata lain, kini setiap anak Malaysia terpaksa menanggung hutang RM26,618 akibat daripada jasa Barisan Nasional. Hutang negara dijangka akan meningkat lagi kerana pimpinan kerajaan yang lemah dan kini jelas korup dan tidak bermoral. Ketiga, dari jumlah 267.2 bilion yang termaktub dalam rang undang-undang pembekalan kali ini, 80.5% adalah belanjawan mengurus dan hanya 19.5% sahaja diperuntukkan untuk tujuan pembangunan. Paras yang rendah ini mencerminkan kekangan kewangan yang sedang dialami oleh kerajaan akibat dari pembaziran, pemborosan dan penyelewengan yang berulangan, dan ia tidak menepati wawasan negara untuk menjadi negara maju kerana kurang dari 20% bajet diperuntukkan untuk tujuan membangunkan negara. Keempat, Tuan Dipertua, selain dari defisit, hutang dan belanjawan pembangunan yang berkurangan,
memandangkan kerajaan menjangkakan akan mengutip 39 bilion dari cukai GST. Jumlah cukai berat ini semestinya akan menjadi satu beban yang berat kepada rakyat jelata, khususnya 4.7 bilion 7 juta isi rumah yang berpendapatan rendah, kerana tanpa kira miskin atau kaya, semua pihak adalah wajib membayar 6% GST. Dengan hasil 39 bilion, ia bermakna kini GST telah menjadi sumbangan utama hasil pendapatan kerajaan. GST, government say thank you. Tetapi ia, rakyat pula akan terpaksa menanggung kesusahan. Tuan Petua, Malaysia kini dalam krisis akibat dari keruntuhan moral pemimpin kerajaan dan penyelewengan yang berluasa. Nama baik Malaysia bukan sahaja tercemar, integriti badan kerajaan terhakis, malahan kehidupan rakyat semakin tertekan dan ekonomi negara kini semakin rapuh dan dilempaki dengan pelbagai skandal, krisis dan cabaran. Keadaan ekonomi negara kini berada di ambang ketawatan. Nilai wang ringgit merunam, wang reserve negara kian menurun, ledakan hutang negara semakin menggunung dan sebaliknya harga barang semakin naik dan subsidi minyak dan gula pula dihapuskan. Mengikut laporan Bloomberg, mata wang ringgit kini telah menjadi mata wang yang mengalami kejatuhan paling teruk di benua Asia, lebih teruk dari rupiah Indonesia dan Thai baht. Akibat kejatuhan wang ringgit yang tidak berhenti-henti, bukan saja harga barang import naik melambung, malahan ada pula pusat membeli belah di London dan New York yang dilaporkan enggan menerima kad kredit yang dikeluarkan oleh bank di Malaysia. Berbanding dengan US dollar, ringgit telah mengalami kejatuhan lebih 31% sejak tahun lepas, sekaligus menjadikan ringgit the worst performing currency in Asia dengan izin. Bagaikan jatuh pula ditimpa tangga, wang reserve negara, bank negara, turut mengalami nasib yang sama. Reserve bank negara telah berkurangan lebih 20% dan mengalami kejatuhan dari paras USD 130 bilion ke USD 93 bilion. Satu kejatuhan yang besar sebanyak 37.6 bilion. Menurut laporan Bloomberg, among the emerging market central banks reserve, Malaysia mengalami kejatuhan reserve yang paling teruk, lebih teruk dari Indonesia yang mengalami kejatuhan 9.1% dan Bank Pusat Turki yang mengalami kejatuhan 81%. Kejatuhan reserve wang negara yang ketara bukan saja menjejaskan status credit rating negara kita serta kemampuan negara untuk membayar hutang, malahan ia akan membawa kesan buruk ke atas keyakinan pelabur-pelabur antarabangsa terhadap negara kita. Tuan Petua, berpaling kepada tema utama belanjawan kali ini, iaitu mensejahterakan kehidupan rakyat. Setelah dikupas isi kandungannya, adalah didapati bahawa peruntukan untuk 18 kementerian telah mengalami pemotongan, dan yang mengalami potongan paling besar adalah Kementerian Pengajian Tinggi sebanyak 24%, dan peruntukan kepada Kementerian Kesihatan juga dipotong sebanyak 300 juta. Sebaliknya, Jabatan Perdana Menteri pula mendapat peruntukan tambahan sehingga melebihi paras 20 bilion. Satu rekod perbelanjaan yang tertinggi. Adakah ini wajar? Adakah ini adil? Adakah ini maksud mensejahterakan kehidupan rakyat? Saya di sini ingin bertanya kepada Yang Amat Berhormat Pekan. Di bawah peruntukan Jabatan Perdana Menteri, ada peruntukan 309 juta untuk projek khas. Apakah tujuan projek khas ini? Dewan Yang Mulia ini perlu tahu. Dan ada lagi 1.3 bilion di bawah kepala projek mesra rakyat. Apakah butir-butir terperinci projek-projek tersebut perlu dikemukakan dan dimaklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini? Dan yang lebih perlu mendapat perhatian serius adalah ada 3 bilion dana fasilitasi 3,000 juta. Apakah tujuan ini? Siapa ada kuasa dan di manakah duit ini akan pergi? Saya rasa adalah dengan selaras dengan prinsip accountability dan ketelusan. Yang Amat Berhormat Pekan perlu kemukakan details dan juga butir-butir ini kepada Dewan Yang Mulia ini sebagai mengangkat dan menghormati martabat Parlimen. Tuan Petua, pendidikan dan moral insan adalah teras pembangunan negara. Oleh itu saya rasa terpanggil untuk membangkitkan peruntukan kepada sekolah yang telah dipotong 300 juta. Tahun 2015, 800 juta.
diperuntukkan, tetapi tahun depan jatuh 300 juta menjadi 500 juta. Perkara ini melibatkan kebajikan ratusan ribu anak-anak murid dan kerajaan harus berjimat dalam perkara lain seperti pembelian jet baru untuk Perdana Menteri dan bukannya memotong peruntukan kepada pihak sekolah yang memainkan peranan penting untuk menentukan masa depan negara. Ada perlu saya bangkitkan di Dewan Yang Mulia ini. Walaupun kini kita berbahas tentang bekalan untuk tahun 2016, tetapi telah dilaporkan bahawa dari jumlah 800 juta yang diperuntukkan kepada sekolah tahun ini, sehingga kini, hari ini sudah penghujung Oktober, masih ada lagi lebih kurang 90% jumlah bilangan sekolah belum menerima peruntukan yang sepatutnya sudah lama disalurkan. Sebagai contoh, dari jumlah 50 juta yang diperuntukkan kepada 1,285 buah sekolah SJKC, sampai penghujung bulan Oktober, hanya 20 juta saja yang diterima oleh pihak sekolah dan baki 30 juta masih sabar menanti. Bila ditanya, Timbalan Menteri Pendidikan menggunakan alasan miscommunication, tetapi pada hakikatnya semua orang tahu kerajaan sudah kekeringan dana akibat kepincangan pengurusan. Datuk Speaker, kelewatan pemberian peruntukan kepada sekolah bukan sahaja menjejaskan operasi harian pihak sekolah, kesejahteraan dan kebajikan murid-murid sekolah pun nyata akan terjejas. Saya minta perhatian serius dan tindakan segera dari Kementerian Kewangan supaya peruntukan tahun ini dengan segera disalurkan sebelum sekolah bercuti pada bulan depan. Sebelum itu, saya juga ingin meminta kerajaan menepati janji. Di kawasan saya, SJK Hualien 2, Menteri Pendidikan yang dulu sebelum dipecat dan janji sebelum pilihan raya nak bagi dana pembinaan sekolah 1.5 juta. Kini jawatan pun sudah dilucut, tapi duit tak ada, sekolah tengah bina. Saya harap perkara ini tidak berulang lagi. Janji mesti ditepati, bukan dimungkiri mahun dicapati. Tuan Yang Dipertua, walaupun bajet kali ini bertema mensejahterakan kehidupan rakyat, tetapi setelah dikupas, nyatanya ia adalah indah gabah dari rupa. Bukanlah seperti yang disifatkan oleh ahli parlimen Mesin, di mana pekan umpama roti canai yang bertelur. Sebaliknya, pemotongan beberapa peruntukan kepada golongan miskin perlu mendapat perhatian serius dan diperbetulkan segera. Pertama, saya perhatikan bahawa dalam rang undang-undang bekalan kali ini, kumpulan wang amanah pelajar-pelajar miskin telah dipotong 95%. Dari jumlah 200 juta yang sepatutnya diperuntukkan, kini dipotong menjadi 10 juta sahaja. Kejatuhan peruntukan secara ketara kepada pelajar-pelajar miskin semestinya akan membawa keadaan parah kepada kebajikan pelajar-pelajar kurang mampu, dan keadaan ini mesti diperbetulkan. Yang kedua, peruntukan subsidi kepada rakyat di bawah Kementerian Kewangan akan dipotong sebanyak 45%. Dari 19.34 bilion menjadi 10.63 bilion ringgit. Satu pemotongan sebanyak 8.7 bilion. Yang ketiga, pemotongan peruntukan kepada IPTA, Institut Pengajian Tinggi Awam. Peruntukan kepada Kementerian Pengajian Tinggi akan mengalami pemotongan sebanyak 24% dan jatuh kepada 13.37 bilion. Akibat dari pemotongan peruntukan ini, funding kepada universiti awam akan berkurangan sebanyak 1.44 bilion dan Universiti Malaya mengalami jumlah potongan yang terbesar, iaitu 27.3%. Diikuti dengan Universiti Malaysia Terengganu 23.76% dan Universiti Teknologi Mara sebanyak 23.7%. Sama ada pemotongan besar ini akan membawa kesan parah kepada kejatuhan mutu pendidikan di universiti tempatan dan kenaikan yuran kepada mahasiswa-mahasiswi akan kita perhatikan. Tuan Yang Dipertua, keempat, Kementerian Industri Peladangan dan Komoditi juga mengalami potongan peruntukan sebanyak 60.76%. Dari jumlah 1.66 bilion jatuh kepada 651 juta sahaja. Kejatuhan nyata ini adalah kerana 1950 juta yang diperuntukkan untuk Cooking Oil Price Stabilization Scheme akan dimansuhkan, dan ini akan membawa kesan secara langsung kepada harga pasaran minyak masak pada tahun depan.
Akibat pemotongan skim kestabilan harga minyak masak ini yang mula diperkenalkan pada tahun 2007, rakyat jelata akan terpaksa menanggung kesan kenaikan harga minyak masak dan kehidupan harian mereka akan semakin tertekan. Kelima, peruntukan kepada Kementerian Pengangkutan akan dipotong sebanyak 14.1% ataupun 648 juta kepada 3.95 bilion. Potongan 648 juta kali ini adalah dari subsidi kerajaan kepada kereta api KTM dan tiket penerbangan kepada kawasan pedalaman. Secara spesifik, subsidi kepada tiket KTM akan dipotong 27.9 juta. Dari 52.9 juta jatuh kepada 25 juta sahaja. Subsidi kepada tiket penerbangan kawasan pedalaman juga akan dipotong sebanyak 5 juta menjadi 155 juta. Akibat pemotongan subsidi kepada rakyat, kos pengangkutan awam dijangka akan meningkat. Keenam, Tuan Dipertua, peruntukan kepada Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air akan mengalami potongan peruntukan sebanyak 605 juta kepada jumlah peruntukan 2.2 bilion. Yang jelas adalah pemotongan 150 juta subsidi bil elektrik kepada keluarga miskin. Sebelum ini, keluarga miskin yang menikmati bil elektrik percuma RM20 setiap bulan kini menyaksikan kebajikan mereka dibatalkan. Sebagai natijah, jelas belanjawan kali ini adalah tidak bertepatan dengan tema utama yang diwawakan. Sebaliknya, ia adalah indah kabah dari rupa dan bah kata pepatah Melayu, angkut baku masuk sendiri. Tuan Dipertua, ketika pembentangan bajet kali ini, Menteri Kewangan dari Pekan menggunakan alasan bahawa kerajaan sedang mengalami kekangan kewangan dan terpaksa berjimat dan berbelanja secara berhemah. Akan tetapi, semalam kita baru dimaklumkan oleh Yang Berhormat Pandan, jet penerbangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan isteri kesayangannya telah membelanja kos 40 juta ringgit dalam tempoh 6 bulan sahaja. Tuan Dipertua, adakah ini dipanggil perbelanjaan berhemah sedangkan potongan allowance saja dipotong, di mana Perdana Menteri Netherlands dan Perdana Menteri Singapura boleh menaiki kapal terbang atas tiket business class, tetapi Malaysia serba boleh tapi Perdana Menteri serba tak boleh. Tuan Dipertua, selain daripada itu, apabila kerajaan mengalami kejatuhan hasil dan amat memerlukan duit untuk membayar hutang, Menteri Kewangan pula memberikan status pengecualian income tax selama 10 tahun kepada syarikat monster 1MDB serta anak syarikat 1MDB. Apakah keistimewaan 1MDB selain berhutang 42 bilion ringgit? Adakah Perdana Menteri juga menerima derma dari 1MDB? On what ground that 1MDB have this special privilege? Answer. Tuan Yang Dipertua, belanjawan kali ini secara nyata gagah menangani masalah pemborosan, pembaziran, ketirisan dan penyelewengan dalam pengurusan wang rakyat yang merupakan satu amanah yang cukup besar. Sekiranya kerajaan berpegang kepada prinsip keterusan, amanah dan penuh accountability, saya ingin membuat 3 cadangan seperti berikut. Pertama, pindah Akta Rahsia Rasmi tahun 1956. Undang-undang sejak zaman British ini telah menjadi senjata pihak berkuasa untuk menutup segala salah laku dan segala rasuah yang berlaku dalam kerajaan. Perjanjian konsesi itu tidak boleh diumum kerana OSA. Gaji dan emolumen lembaga pengarah 1MDB tidak boleh diketahui umum kerana OSA. Harga pembelian jet dan senjata sistem pertahanan awam tidak boleh diketahui oleh ahli parlimen kerana OSA. Segala sahaja yang dianggap bercanggah dengan kepentingan pihak berkuasa, OSA dijadikan pelindung dan akhirnya yang menjadi mangsa adalah rakyat dan negara. Oleh demikian, undang-undang kuno ini wajib dipindah segera selaras dengan ketulusan pentadbiran kerajaan dan integriti agensi kerajaan. Kedua, Datuk Speaker, isytiharkan harta anggota kabinet di Parlimen. Mengikut contoh sistem Parlimen Westminster, Perdana Menteri dan anggota menterinya adalah penjawat awam. Dan oleh demikian, tanggungjawab mereka adalah terhadap rakyat yang membayar gaji mereka. Atas asas ini dan selaras dengan amalan mencegah rasuah serta membina integriti, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan anggota kabinet adalah wajib mencontohi kerajaan negeri Pulau Pinang. Isytiharkan harta mereka kepada Dewan Yang Mulia ini.
pengisytiharan harta akan membantu Perdana Menteri dan anggota kabinetnya membersihkan nama dan reputasi mereka. Negara Amerika Syarikat, British, Taiwan, Jepun, Korea telah pun melaksanakan amalan ini dan Malaysia harus mengikut teladan yang baik. Datuk Speaker, yang ketiga, gubah undang-undang baru mengawal political funding. Sudah tiba masanya Dewan Yang Mulia ini memulakan langkah reformasi mengubah undang-undang baru mengawal pembiayaan tajaan atau pemberian derma untuk semua parti politik. Model negara Jerman yang memberi peruntukan rasmi kepada parti politik mengikut jumlah peratusan undi yang diraihkan oleh sesebuah parti harus dicontohi. Dan semua kutipan derma wajib dimasukkan dalam akaun rasmi parti dan bukan mana-mana akaun peribadi. Langkah ini perlu diambil demi membela nama baik negara, khususnya selepas terbongkarnya kes 2.6 bilion yang dimasukkan ke dalam akaun peribadi Perdana Menteri. Tuan Dipertua, manifesto Barisan Nasional pada pilihan raya dulu adalah janji ditepati. Saya pun menaruh harapan yang tinggi segala janji yang dibuat akan ditepati. Tetapi apabila saya meneliti mengimbas kembali, sudah sabar menunggu lebih 2 tahun. Dalam manifestonya kata janji Tol akan turun berperingkat-peringkat, tetapi terbukti janji dicapati. Yang kedua, dijanjikan harga kereta akan turun 30%. Sekali lagi janji dicapati. Dan yang ketiga, janji akta hasutan akan dimansuhkan, tetapi terbukti lagi bukan saja tidak dimansuhkan, tetapi sebaliknya diperkasakan. Satu lagi janji dimungkiri. Dan yang keempat, dia di mana janjikan subsidi minyak gula akan dikekalkan untuk rakyat, tetapi hanya berkuasa saja subsidi gula minyak semua dimansuhkan. Ini terbukti ini kerajaan janji dicapati. Ini roti canai tidak bertelur, bukan roti canai ada telur. Tuan Dipertua, selain daripada itu, saya ingin membawah perhatian khususnya kepada negeri Perak dalam senarai projek-projek first priority yang telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri, di mana ada KLIA Aeropolis, Malaysian Vision Valley, LRT, MRT, airport baru, naik taraf airport dan lain-lain. Tetapi amat kecewa sebagai ahli parlimen di Perak yang mempunyai timbalan Perdana Menteri dan 6 orang menteri. Perak sebagai negeri kedua terbesar di Semenanjung, tapi dalam projek first priority apa-apa pun tak kosong. Orang India cakap ilek pucik. Satu projek utama pun tidak ada. Sebab itu saya rasa ini adalah kelalaian amanah yang dipegang oleh timbalan Perdana Menteri. Saya harap dia dapat datang untuk membawa berita baik kepada lebih 2 juta penduduk-penduduk di negeri Perak. Tuan Dipertua, sebelum saya akhiri ucapan saya ingin juga membawa perhatian di mana pada belanjawan lepas Perdana Menteri telah mengumumkan di mana cukai syarikat untuk SME akan turun daripada 20% menjadi 19%. Dan untuk cukai syarikat dari 25% menjadi 24%. Tetapi semasa pembentangan bajet pada minggu lepas, langsung tidak disebut. Dan saya harap pada penggulungan nanti di mana janji ini dapat dikekalkan. Kerana rakyat telah beban hidup rakyat cukup berat. Dan saya dah harap kerajaan dapat pegang teguh kepada janji ini. Dan sebelum saya berakhir, ingin saya berpantun sedikit. Tuan Dipertua, negara kita kaya dan raya, tetapi rakyat hidup kian terhimpit. Bagaimana negara hendak berjaya, hutang negara berbukit-bukit. Cantik sungguh si ikan laga, jadi tarikan berbudak kota. Hakikat GST menaikkan harga. Kerajaan barang naik kian berdusta. Pemimpin hidup berbangga-bangga. Hidup mewah bagaikan raja. Harga naik disalahkan peniaga. Salah kerajaan didiamkan saja. GST tiada untuk udang galang. Orang kaya selalu makan. Jika najib engan besar, PIU nanti rakyat tumbangkan. Saya mohon penjelasan. Sekian, terima kasih. Yang Mat Si Pitang.